Assalamualaikum. Doktor, sekejap kita uh, buffer sekejap, kita ada technical issues. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga ibu bapa. Selamat datang ke sesi taklimat Jom Masuk UPM yang merupakan taklimat Jom Masuk IPT yang terakhir lah. So mungkin save the best for last lah. Jadi saya Syamarina Syuaimi dari Pusat Asasi Sains Pertanian UPM hendak menerangkan sedikit banyak tentang program yang ada di UPM, program asasi sains pertanian. Sebelum itu saya nak mengucapkan tahniah kepada semua pelajar lepasan SPM 2020 dan harap selepas ini tarikh permohonan pun telah dilanjutkan hingga 2 Julai. Jadi masih ada masa lagi untuk pelajar buat pemilihan. Saya nak share sedikit slide ya. Okey, program asasi sains pertanian ataupun lebih dikenali sebagai ASPER adalah salah satu program yang ditawarkan di UPM. Kenapa pelajar patut pilih UPM? Ada banyak sebab sebenarnya UPM ni antara kampus yang tercantik lah. Mungkin tercantik lah di UPM di Malaysia sebab sangat hijau. Tapi yang lebih penting adalah UPM adalah universiti yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ikutkan QS World University Ranking 2021, UPM adalah universiti yang ke-132 dan ini telah meningkat daripada awal 2016 tu 331 hinggalah 132. Di samping itu UPM juga untuk universiti yang muda di bawah 50 tahun diiktiraf sebagai yang pertama di Malaysia, the best young university di Malaysia, dan ke-10 juga di dunia. Seperti saya kata tadi tentang Green Campus tu, dah 11 tahun berturut-turut UPM adalah nombor 1 di Malaysia, nombor 2 di Asia Tenggara dan nombor 3 di Asia. Itu sedikit sebanyak tentang UPM. Tentang Pusat Asasi Sains Pertanian pula, Pusat Asasi Sains Pertanian ataupun ASPER ni ditubuhkan pada 1 Jun 2005. Pada asalnya memang Pusat Asasi Sains Pertanian adalah untuk melahirkan pelajar program prasiswazah di mana 70% daripada pelajar lepasan ASPER akan pergi ke program prasiswazah yang berteraskan pertanian ataupun agro-based program. Okey, jadi tapi pada tahun bermula 2011
semua lepasan ESPA layak untuk mengikuti mana-mana sahaja program yang ditawarkan oleh UPM, termasuklah doktor perubatan. Di awal penubuhan ESPA dahulu, seramai 30 orang, hanya ada seramai 30 orang pelajar, tetapi telah juga mencecah sehingga 1,000 pelajar pada satu sesi. Untuk sesi kali ini yang baru saja tamat hari Jumaat lepas, 18 Jun, ESPA ada seramai 775 orang pelajar. Program pengajian di ESPA ini, tempoh dia adalah selama 1 tahun, 2 semester. Dan setiap pelajar perlu mengambil 56 jam kredit dan wajib mengikuti 6 mata pelajaran. Itu untuk sains, kita ada biologi, kimia, fizik dan matematik. Kita ada pertanian dan juga bahasa Inggeris. Itu adalah berbeza sedikit daripada asasi yang lain. Untuk semester pertama contohnya, untuk pertanian, pelajar akan belajar tentang keusahanan dan pemasaran produk pertanian dan subjek-subjek sains seperti biologi, kimia, matematik, fizik, dan untuk bahasa Inggeris, persediaan untuk MUET. Untuk semester 2 pula, pelajar akan meneruskan untuk mendalami bidang sains, biologi, kimia, matematik dan fizik, dan pelajar akan belajar tentang pertanian, industri pertanian dan makanan secara amnya, dan penulisan akademik untuk bahasa Inggeris. Jadi yang berbezanya program asasi sains pertanian ni, kita ada subjek pertanian itulah. Yang ini subjek ni sangat-sangat pelajar ESPA sangat teruja. Setiap kali amali kuliah untuk subjek pertanian ni, khusus asas pertanian ni, memang pelajar enjoy sebab kalau biologi, fizik, chemistry tu semua dalam bilik kuliah. Kemudian ataupun makmal. Jadi tak ada masa untuk mereka keluar sana sini lah, tapi untuk khusus asas pertanian ni dibuat di kerja lapangan, ada lawatan. Jadi pelajar akan belajar menanam tanaman, dia akan melawat ladang ternakan, boleh pergi kilang macam Yakult, macam Ajinomoto. Kemudian belajar menghasilkan produk pertanian macam cendawan, pun ikan pekasam. Semua ini pelajar akan jual. Dan juga pelajar berpeluang untuk berniaga di pasar tani. Pada semester yang pertama akan belajar untuk pemasaran produk. Pelajar dikehendaki untuk berniaga di shopnya Agro Bazaar. Di situ pelajar tahu tentang macam mana nak menghasilkan produk pertanian, nak packaging, nak bagi menarik untuk dijual lah. So ada banyak benda yang pelajar boleh belajar daripada khusus asas pertanian ni, bukan hanya bercocok tanam. Dan pelajar asasi sains pertanian kata ini adalah kursus yang boleh mengurangkan stres mereka lah, sebab ini memang menariklah untuk pelajar-pelajar di asasi sains pertanian. Jadi untuk mohon masuk ke pusat asasi sains pertanian, syarat dia adalah mempunyai SPM pada tahun semasa ataupun setaraf dan mendapat sekurang-kurangnya C dalam bahasa Malaysia dan C+ dalam bahasa Inggeris dan lulus mata pelajaran sejarah. Ini adalah program asasi sains. Jadi mesti mendapat sekurang-kurangnya B dalam 5 mata pelajaran. Biologi, kimia, matematik, matematik tambahan, fizik ataupun sains pertanian. Apa yang istimewanya tentang ESPA ni? Kekuatan program ni adalah kiranya ia merupakan satu-satunya program asasi sains. Ya. Pada dasarnya ia masih lagi asasi sains yang memperkasakan bidang pertanian. Yang seperti yang ditunjuk tadilah, gambar-gambar tu memang kita mengajar pelajar-pelajar asasi sains untuk belajar lebih tentang pertanian. Kemudian semua pelajar lepasan asasi sains, asalkan dia lulus semua mata pelajaran, dia dijamin untuk meneruskan pengajian ijazah di UPM. Memang dijamin, memang akan dapat tempat juga asalkan dia lulus ESPA ni lah. Di samping itu, di Pusat Asasi Sains Pertanian, kami mempunyai tenaga pengajar yang terdiri daripada gabungan pensyarah dan guru. 50% daripada tenaga pengajar adalah lulusan PhD. Dan tenaga pengajar kami memang sudah faham yang untuk asas ini adalah merupakan tempoh transisi dari sekolah menengah kepada nak persediaan masuk universiti. Jadi pengajaran tu pun kita cuba olahkan supaya dia tak adalah sepenuhnya
pelajar kena mendapatkan maklumat sendiri ke apa, tapi kita faham di sekolah menengah pelajar telah terlalu biasa dengan diberi nota dan terlalu bergantung kepada guru lah. Tapi di asasi kita cuba tolong pelajar untuk persediaan untuk masuk ke universiti. Di samping itu, pelajar lepasan ESPA peluang dia lebih cerah untuk dapat program ijazah yang dia minat lah, sebab tidak perlu melalui UPU. Permohonan ke ijazah adalah secara dalaman. Jadi pelajar hanya perlu bersaing dengan rakan mereka sendirilah dalam ESPA. Tak perlu bersaing dengan pelajar asasi lain, tak perlu bersaing dengan pelajar matrikulasi, diploma ataupun STPM. Jadi peluang lebih cerah untuk dapat program yang mereka minat. Dan pelajar asasi sains pertanian boleh memohon untuk mengikuti mana-mana program ijazah di UPM, termasuklah perubatan, kejuruteraan, veterina, perakanan pun ada. Jadi apakah hala tuju pelajar ESPA selepas tamat program asasi sains pertanian? Tak semestinya pergi ambil program di Fakulti Pertanian. Kalau minat tak ada masalah. Kalau nak buat bachelor sains pengurusan perdagangan ke. Tapi kalau dia minat untuk buat ekonomi pun boleh, nak jadi doktor veterina pun boleh. Sebab di Malaysia hanya ada 2 universiti yang menawarkan doktor perubatan veterina. Dan kalau nak jadi doktor perubatan, kalau di UPM contohnya, kelebihan untuk pelajar ESPA, katalah di UPM ada 100 tempat saja untuk pelajar perubatan. Setiap tahun dalam 100, 50% kota untuk pelajar ESPA. Jadi untuk pelajar lepasan ESPA, kalau dia memenuhi semua syarat lah, dengan syarat dapat CGPA yang mengikut program lah, dan ada setengah program perlukan temuruga. So kalau dia dah cukup syarat dan dah berjaya dalam temuruga, layaklah untuk masuk ke dalam program-program yang diminati. Kalau nak buat kejuruteraan pun boleh. Kita ada kejuruteraan awam, kita ada kejuruteraan aero angkasa, ada fakulti pengajian pendidikan kalau nak jadi guru, ada counselling, ada fakulti sains kalau nak buat bachelor dalam biologi, matematik, statistik yang asas sains, ataupun nak jadi guru, bachelor sains dengan pendidikan. Sekiranya tak minat sains, boleh juga mengikuti program di UPM, contohnya dalam bachelor seni bina landscape ataupun bachelor reka bentuk perindustrian, kan? Ataupun nak jadi wartawan di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Kita ada hampir 80 program di UPM untuk pelajar pilih. Jadi sekiranya pelajar ada pertanyaan, bolehlah hubungi kami di nombor telefon berikut, boleh melawati kita punya laman web atau Facebook ataupun Instagram dan Twitter kami. Jadi sebelum saya akhiri, saya nak share, nak kongsi video yang telah dihasilkan oleh alumni ESPA sendiri. Ini adalah gabungan pelajar-pelajar yang telah tamat asasi dan mereka masih lagi berhubung dengan staf di pusat asasi, dan mereka telah berjaya menghasilkan video ini. Terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar alumni ini. Dan saya harap selepas ini, sebab kita ada masih lagi masa hingga 2 Julai, jadikanlah ESPA pilihan pertama. Saya akan share video. Hai semua, nama saya Aiman. Saya merupakan pelajar perubatan di Universiti Putra Malaysia. Hari ini, saya ingin memberitahu anda kenapa anda semua kena memilih asasi sains pertanian di Universiti Putra Malaysia. Nama asasi ni asasi sains pertanian. So maksudnya degree nanti kena ambil pertanian je? Taklah, asasi sains pertanian ni sama je macam asasi sains lain. Anda still akan belajar subjek chemistry, biology, physics, cuma tambah lagi satu subjek iaitu subjek pertanian. Berbaloi sangat ke belajar subjek pertanian ni? Mestilah berbaloi.
banyak yang kita boleh pelajari sebenarnya dengan mempelajari asas pertanian ni. Tambahan tu, anda boleh luaskan skop peluang pekerjaan anda untuk menceburi bidang pertanian. Jadi, apa tunggu lagi? Jomlah belajar pertanian. Best je! So, apa yang special sangat pasal Asper ni? Okey, apa yang special pasal Asper ni adalah ia merupakan salah satu feeder foundation. Bermaksud anda telah garanti tempat untuk masuk UPM. Ke semua fakulti-fakulti di Universiti Putra Malaysia ada kuota khas kepada pelajar Asper. Jadi, tak perlu berebut lagi kat UPU. Best sangat ke masuk UPM ni? Best. Universiti Putra Malaysia merupakan universiti yang kedua di Malaysia dan merupakan salah satu research university di negara kita. Oleh itu, kesemua pensyarah dan silibus yang terdapat di UPM adalah antara yang terbaik. Asper ni berapa lama Durasi Asper adalah selama 1 tahun merangkumi 2 semester. Sekejap je. Tapi susah tak Asper? Okey, susah senang sesuatu perkara bergantung kepada minat dan kemampuan diri masing-masing. Sebab itulah kita kena pilih saluran yang betul dan saluran yang kita minat. Tak susah pun sebenarnya Asper ni, boleh je. Kalau masuk Asper, nanti tinggal dekat mana? Okey. Kalau anda semua dapat masuk Asper, anda akan ditempatkan di beberapa kolej kediaman yang terdapat di UPM. Dekat sini, anda boleh guna semua kemudahan yang ada di UPM serta mendapat exposure awal berkenaan student life di UPM. Senanglah nanti bila masuk degree berbanding dengan orang lain. So, lecturer kat sana semua baik-baik. Ish, okey sangatlah. Mereka adalah antara yang paling best dan paling penyayang yang anda akan jumpa. Kerana mereka tahu anda baru saja nak menceburi alam universiti. Jadi mereka akan cuba sedaya upaya untuk pastikan anda selesa dan selamat sentiasa. Apa update terkini tentang Asper time-time COVID ni? Okey, malangnya disebabkan COVID, semua aktiviti bersemuka dekat UPM ni terpaksa dibatalkan. Termasuklah Asper. Tapi jangan risau, online learning akan diteruskan. Macamlah tak biasa. Apa lagi? Jom kita masuk Asper. Jomlah masuk Asper. Jom masuk Asper. Jom masuk Asper. Apa tunggu lagi? Jomlah masuk Asper. Okey, jadi terima kasih dan saya harap semua pelajar jadikanlah Asper sebagai pilihan pertama. Saya serahkan pada Dr. Nur Asmah. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya harap untuk section kali ini iaitu kita bergerak ke negeri Sarawak iaitu di Bintulu Sarawak, iaitu kampus Bintulu UPM kampus Bintulu, di mana satu-satunya kampus cawangan untuk UPM yang seperti yang kita sedia ada berada di Semenanjung Malaysia, itu di negeri Selangor. Okey, untuk program pengajian diploma iaitu di UPM kampus Bintulu, seperti yang saya dah terangkan tadi, di mana ini adalah satu-satunya kampus cawangan yang berada di bumi Sarawak, iaitu di Bintulu. Okey. Untuk pengambilan tahun 2021, daripada kami di UPM KBM-nya, tahniah di atas pencapaian SPM anda. Untuk tahun ini adalah sedikit sebanyak gambaran mengenai UPM kampus Bintulu. Okay. So sepintas lalu UPM kampus Bintulu adalah dibuka pada tahun 1974 dan seterusnya ditubuhkan sebagai UPM Malaysia Sarawak iaitu pada tahun 1987 dan terletak di Bandar Bintulu, dikelilingi dengan rimbunan kehijauan kaya dengan flora dan fauna. Itu di tengah-tengah Bandar Bintulu. Seperti anda tahu, Bandar Bintulu ada bandar minyak ataupun bandar petroleum yang utama di Malaysia, dan juga kampus ini lebih kurang
besar dia, keluasan dia ada sama seperti di UPM Serdang juga, itu lebih kurang 700 hektar dan boleh menampung sehingga 4,000 orang pelajar. Okey, untuk UPM KB ya, itu terdapat 2 fakulti ya yang terletak di kampus ini, iaitu Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan dan juga satu lagi adalah Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan juga Sains, iaitu baru ditubuhkan pada tahun 2020. Okay, UPM KB ni dah lama dah, iaitu tahun 2021, tahun 2001 dibuka semula dan seterusnya pada tahun 2020 ni dikembangkan menjadi 2 fakulti utama, iaitu di UPM KB ni. Okey, untuk taklimat petang ni saya akan mempromosikan apa yang ada dekat Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan ataupun dikenali sebagai FSPH UPM KB. Okey, untuk makluman juga di FSPH ni terdapat 3 jabatan akademik, iaitu sains tanaman, sains haiwan dan perikanan dan sains perhutanan. Dan seperti yang berada dekat UPM Serdang, iaitu kampus induk, di fakulti kami juga menawarkan program daripada peringkat PhD, Master Science dan juga Bachelor, dan yang paling dekat untuk lepasan SPM ni adalah program diploma yang saya akan terangkan sebentar lagi. So yang ni saya terangkan tadi adalah jabatan, terdapat 3 jabatan akademik yang berada dekat Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan. Dan juga yang ni adalah program-program pengajian prasiswaza. Tadi siswaza adalah PhD dan Master Sains. Manakala untuk prasiswaza yang ditawarkan oleh ketiga-tiga jabatan akademik ni adalah untuk jabatan sains tanaman, iaitu Bachelor Sains Bioindustri dengan kepujian ataupun dikenali sebagai BSBI. Nanti bila anda dah habis ESPA, dah habis diploma, boleh masuk ke BSBI yang berada dekat UPM kampus Bintulu ni. Dan untuk lepasan SPM, terutama tahun ini, kita Jabatan Sains Tanaman ada menawarkan 2 program diploma, iaitu Diploma Pertanian, Diploma Pengurusan Peradangan Makanan. Nanti saya akan terangkan sedikit mengenai 2 diploma ni. Dan seterusnya Jabatan Sains Perhutanan ada juga menawarkan Bachelor Sains Perhutanan dan Kepujian dan juga Diploma Perhutanan. Dan manakala satu lagi jabatan adalah Jabatan Sains Haiwan dan Perikanan menawarkan satu program Bachelor, iaitu program Bachelor Sains Aquaculture dengan Kepujian, dan 2 program diploma, iaitu program Diploma Perikanan dan juga Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan. So, yang pertama seperti yang Dr. Syamarina dia terangkan tadi, iaitu salah satu laluan untuk masuk ke UPM adalah ESPA, Asasi Pertanian, program Asasi Pertanian. Kita ada satu lagi laluan, iaitu melalui laluan diploma, iaitu untuk fakulti kami yang menawarkan 5 diploma. Itu yang pertama, Diploma Pertanian ini adalah diploma yang antara yang perintis untuk UPM, iaitu Diploma Pertanian. Dan seperti yang dipaparkan pada skrin, diploma ini ditawarkan 4 semester panjang dan 1 semester pendek dalam tempoh 2 tahun. Yang ni yang siapa yang berminat dalam pertanian itu boleh masuk ke Diploma Pertanian. Dan juga untuk calon-calon lepasan SPM baru-baru ni, sama ada anda boleh daripada aliran sains dan juga aliran sastra, di mana berbanding dengan ESPA tadi untuk diploma ni dia rendah sikit daripada ESPA, iaitu sekurang-kurangnya mendapat 5C ataupun 5 kredit dalam, terutama dia adalah bahasa Melayu, sejarah, matematik, biologi atau sains. Yang ni kalau tak ada biologi boleh guna sains. Dan 2 daripada mata pelajaran berikut seperti yang tertera dekat sini. So di kombinasi tu memungkinkan anda boleh memohon Diploma Pertanian. So Diploma Pertanian ni kami mendapat student yang ramai juga. Dia lebih kurang 1 tahun, lebih kurang 90 pelajar yang memohon Diploma Pertanian. Dan seterusnya adalah diploma yang kedua adalah Diploma Pengurusan Peradangan Makanan. Adapun dikenali sebagai DPPPM. DPPM ni adalah diploma yang menjurus kepada penghasilan makanan bagi manusia lah. Terutama kita namakan dia sebagai Food Basket Diploma, yang ni banyak mengeluarkan bahan makanan untuk manusia, iaitu daripada
kita tanam dia sampai ataupun kita ternak dia sama ada ikan ataupun ternakan yang lain sehingga ke atas meja makan anda. Yang ini adalah diploma pengurusan perdagangan makanan. Okey, dan sama juga untuk diploma pertanian tadi juga. So ini adalah untuk aliran sains dan juga aliran sastra dan juga mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian daripada dalam bahasa Melayu, sejarah, matematik, biologi atau sains dan 2 daripada mata pelajaran seperti yang tertera. Okay, yang ni siapa yang berminat untuk untuk mengambil diploma, ada 2 diploma dekat sini daripada ditawarkan oleh Jabatan Sains Tanaman. Dan diploma ni 2 tahun, berdurasi 2 tahun. Dan seterusnya kita ada diploma siapa yang berminat dengan flora dan fauna ataupun lebih minat kepada perhutanan, dunia perhutanan, boleh memasuki ataupun memohon diploma perhutanan yang satu-satunya ditawarkan di Malaysia, iaitu diploma perhutanan yang berdurasi sama juga adalah 2 tahun, itu 4 semester panjang dan 1 semester pendek. Dan untuk kemasukan UPU tertera kod pada slide ini. Dan untuk masuk ke diploma perhutanan ni, anda boleh masuk daripada aliran sains dan juga aliran sastra bagi lepasan SPM dan juga mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian dalam bahasa Melayu, sejarah, matematik, biologi ataupun sains dan seterusnya 2 mata pelajaran seperti yang tertera. Yang ni siapa yang berminat dengan dunia perhutanan boleh masuk ke sini. Nanti saya akan bagi sedikit info apa yang aktiviti student buat untuk diploma perhutanan. Okey, dan seterusnya diploma perikanan. Okey, diploma perikanan ni yang lebih suka kepada dunia air, dunia akuatik ataupun dunia perikanan, dunia aquaculture, boleh memohon diploma perikanan yang berdurasi selama 2 tahun. Itu 4 semester panjang dan 1 semester pendek. Dan juga untuk diploma perikanan ni syarat khusus dia adalah untuk pelajar aliran sains di mana dapat sekurang-kurangnya kepujian C untuk bahasa Melayu, sejarah, matematik dan juga dia memerlukan biologi. Biologi. Yang ni sebab diploma perikanan lebih kepada sains yang mengenal perikanan, molas dan sebagainya. Dia lebih nak kepada biologi lah. Dan juga 2 subjek lain yang tertera dekat sini. Okey, siapa yang berminat untuk diploma perikanan ni, kami ada menawarkan diploma perikanan di UPM kampus Bintulu. Seterusnya, diploma yang terakhir yang ditawarkan di fakulti kami di Bintulu, UPM kampus Bintulu adalah diploma kesihatan haiwan dan penternakan. Diploma ni adalah antara diploma yang popular yang laku keras dalam bahasa pelajar sekarang itu laku keras, di mana ni adalah diploma ataupun dipanggil DKHP ataupun ramai student menggelarkan diri sebagai free veterina dan anda berpeluang untuk masuk ke doktor perubatan veterina di kampus induk iaitu kampus Serdang bila dah tamat pengajian ni nanti. Dan untuk DKHP ni dia punya syarat khusus adalah untuk aliran sains di mana sekurang-kurangnya dapat 5 kredit dalam bahasa Melayu, sejarah dan 2 matematik, biologi dan 2 subjek yang lain seperti yang tertera. Okay, yang ni adalah yang berdurasi ataupun tempoh dia selama 3 tahun. Yang ni panjang sikit daripada 4 diploma yang saya terangkan tadi. Ini 3 tahun. So kalau anda nak berminat lepas ni untuk melanjutkan pelajaran di peringkat veterina, anda boleh masuk ke DKHP ni lah, dan untuk masuk ke UPM Serdang untuk program Doktor Perubatan Veterina ataupun mana-mana perubatan veterina di Malaysia untuk IPTA yang lain lah. Dan juga tak semestinya kita nak masuk ke Doktor Perubatan Veterina saja. Kita berpeluang juga masuk kepada bachelor peternakan yang berada dekat UPM Serdang juga ataupun bachelor lain yang anda minat selepas habis diploma ni nanti. Okey. Kenapa perlu memilih program diploma di UPM-KUB? Yang ni saya terangkan secara general dia lah berbanding dengan fakulti kami tadi. Iaitu yang pertama, seperti yang kita tahu, program-program di akademik di UPM dikira oleh MQA iaitu Badan yang Akreditasi Malaysia, dan juga 90% tenaga pengajar di
UPMKB ni adalah berkelulusan PhD ya. Anda berpeluang untuk belajar dengan yang berkelulusan PhD lah. Dan juga untuk selepas jika anda tak menyambung ke peringkat bachelor nanti ataupun peringkat sarjana muda, anda boleh bekerja lah. So kita dah ada CJ diploma. So kita akan lebih kurang alumni diploma di UPMKB dapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan, itu 60 hingga 70%. Dan juga untuk program diploma di UPMKB ni kami banyak dedahkan kepada keusahawanan. Itu ada dua subjek ada subjek keusahawanan di mana kami menggalakkan pelajar untuk terlibat dalam keusahawanan secara anda tanam, anda jual, anda ternak ikan, anda jual, itu adalah keusahawanan. Bila anda dapat merasai keusahawanan tersebut. Dan juga untuk makluman juga, program diploma ni adalah salah satu program yang pengeluar tenaga selain daripada feeder kepada program bachelor di UPM. Kita sebagai pengeluaran tenaga separa profesional, maksud dia boleh jadi penolong pegawai nanti lepas habis diploma ni dalam bidang pertanian dan juga perhutanan. Dan juga aktiviti-aktiviti di UPMKB ni lebih kepada hands on. Itu anda merasai macam mana nak menjalankan aktiviti pertanian, berjual hasil ataupun pergi ke hutan untuk amali lapangan. Kita bagi hands on banyak di UPMKB ni. Okay. Dan matlamat program diploma yang ni saya nak tekankan juga, di mana di samping pelajar berpeluang melanjut pelajaran di peringkat bachelor, kita juga boleh melahirkan gaduan-gaduan untuk sebagai penolong-penolong pegawai pertanian, penolong pegawai perhutanan, perikanan ataupun penolong pegawai veterina di dalam dunia pekerjaan untuk awam. Dan di samping juga kita juga terlibat dalam gaduan kita lebih kepada boleh menjadi penolong pengurus ladang, penyelia projek pertanian, dan sekarang ni yang banyak yang pelajar ataupun alumni diploma banyak bergerak dalam keusahawanan pertanian ataupun perhutanan, dan juga membuka klinik haiwan yang ni yang ada juga bila dia dah dapat doktor veterina ataupun dia bekerja dekat ataupun membuka klinik-klinik haiwan kesihatan haiwan. Okay, ini matlamat program diploma secara amnya. Dan juga yang ni sedikit apa aktiviti pelajar yang mengikut diploma yang berada dekat UPMKB ni. Kita dedahkan pelajar juga, walaupun nampak pertanian dia, tapi kami dedahkan juga daripada ilmu sains dia, iaitu buat eksperimen dekat lab dan sebagainya. Itu dan juga merasai sendiri aktiviti pertanian, dan juga pergi ke kawasan kebun-kebun ataupun ladang-ladang di sekitar Bintulu ataupun Sarawak, dan juga berpeluang juga mengikuti pelbagai aktiviti pelajar di luar bilik darjah juga, di mana kita boleh mengembangkan ilmu ke luar sekolah ataupun ke komuniti-komuniti yang lain. Agak seronok dekat sini. Kita 2 tahun ni banyak benda yang kita boleh buat. Okey, untuk diploma pengurusan perdagangan makanan, seperti yang saya terangkan tadi, yang ini adalah diploma yang menghasilkan makanan bagi manusia, di mana seperti yang saya letak sedikit aktiviti pelajar dekat sini, anda merasai apa itu penghasilan ayam pedaging untuk makanan kita, itu produksi poultry, ataupun juga kita membela puyuh. Yang ni semua yang ada dekat di PPM ni ataupun dekat ladang, dan juga pelbagai lagi aktiviti pelajar yang lain. Okey. Seterusnya adalah diploma perhutanan. Ini yang saya kata tadi, siapa yang suka kepada aktiviti-aktiviti lasak di luar ataupun lebih kepada dunia perhutanan, yang ini adalah peluang anda untuk melanjutkan pelajaran di peringkat diploma. Itu dekat sini kita bukan sekadar di bilik darjah saja ataupun dewan kuliah ataupun bilik kuliah, kita juga ada aktiviti lapangan yang kita betul-betul pergi hutan. Sebab untuk diploma perhutanan ni kita ada kamp perhutanan di mana anda berada 2 minggu di hutan untuk merasai ataupun aktiviti lapangan untuk amali-amali hutan ataupun ada rekreasi hutan, yang tu yang ada aktiviti dekat UPM kampus Bintulu ni. Okey, dan seterusnya adalah diploma perikanan.
Yang ni yang agak menarik, yang dunia akuatik tadi ya, ataupun dunia yang berkaitan dengan air ya. Yang ni merasai macam mana dia untuk menternak ikan ataupun keusahawanan menangkap ikan. Yang ni agak seronok sikit lah. Di samping tu juga kita dedahkan pelajar juga kepada aktiviti scuba ataupun menyelam ataupun aktiviti berenang. Okay, yang ni yang kita ada dekat UPM Kampus Bintulu, iaitu dalam untuk diploma perikanan. Dan seterusnya diploma terakhir, yang diploma agak popular juga di kalangan pelajar. Saya rasa setiap kali keluar iklan untuk masuk diploma, yang ni memang antara lepasan SPM nak masuk sebab yang minat kepada dunia haiwan, sama ada dunia haiwan ternakan ataupun haiwan kesayangan seperti kucing, anjing dan sebagainya. Kita banyak aktiviti yang ataupun aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan secara hands on di UPMKB ni, terutama dia macam mana kita memproses untuk haiwan tadi sebagai makanan ternakan dan sebagainya, ataupun menguruskan ataupun mengubati ataupun menyelia haiwan-haiwan sakit dan sebagainya. Kita ada klinik kesihatan haiwan juga di UPMKB ni juga. Ni sebab sedikit mengenai apa yang berada untuk diploma-diploma, pelajar-pelajar diploma yang akan berada di UPM Kampus Bintulu selama 2 hingga 3 tahun nanti ya. Okey. Dan saya rasa itu saja untuk yang saya boleh kongsikan apa yang ada pengajian program Pasiswaza untuk lepasan SPM tahun 2020 ni yang ada di UPM, khususnya di UPM Kampus Bintulu, itu kampus cawangan di Bumi Sarawak. Dan seperti tertera ada dekat sini, boleh layari website www.btu.upm.edu.my ataupun mengunjungi Facebook UPM Kampus Bintulu. Ke situ semua ada. Anda nak tengok apa aktiviti pelajar, apa yang bakal anda belajar nanti pun semua ada tertera dekat situ. So saya rasa ini saja untuk yang saya boleh kongsikan untuk kampus ataupun program diploma di Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan di UPM Kampus Bintulu. Sebelum tu saya nak sharekan satu video, iaitu apa yang berada dekat UPMKB ni . Okay. So anda boleh saksikan .
Okay, saya harap pada adik-adik yang lepasan SPM tahun 2020 ni berminat ke Bintulu, UPM Campus Bintulu ni boleh memohon dekat EPU ni, dan juga kita dah dilanjutkan sampai 2 Julai. Anda boleh memilih supaya berminat untuk masuk ke salah satu lagi saluran untuk UPM, itu saluran diploma. Okay. Sekian, masih saya persilakan Dr. Profesor Madya, Dr. Yu Pang untuk perkongsian seterusnya daripada Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan juga Sains. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Selamat petang dan selamat sejahtera adik-adik yang lepasan SPM ataupun ibu bapa yang di sini ataupun di Facebook secara live. Jadi saya adalah Profesor Madya Dr. Yu Pang Hun, Timbalan Tekan Akademik, Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains. Jadi sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan sekerja saya, Profesor Madya Dr. Nur Asma dan Dr. Syamarina daripada Esper. Jadi untuk Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, kami baru ditubuhkan pada Julai 2020. Dan izinkan saya share slide tentang pengenalan kepada Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains. Okey. Oh, sini betul. Jadi sebelum masuk memperkenalkan program diploma yang ada di Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, biar saya menceritakan ataupun memperkenalkan sedikit tentang fakulti ini. Jadi untuk fakulti ini dia duduk di dalam Universiti Putra Malaysia, kampus Bintulu ya. Jadi adik-adik jangan risau, kami kampus UPM, kampus cawangan UPM ini ataupun Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan Sains ini dia duduk di tengah Bandar Bintulu yang di tengah Sarawak. Jadi kami seperti dimaklumkan tadi, kami ditubuhkan pada 1 Julai 2020 ya, selepas penyusunan semula UPM Kampus Bintulu. Dan untuk fakulti kami, Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, kami mempunyai 2 jabatan akademik, iaitu Jabatan Sains Sosial dan Pengurusan dan Jabatan Sains dan Teknologi.
Seperti juga di fakulti-fakulti lain di UPM, kami menawarkan program di peringkat bukan saja di peringkat diploma saja. Kami ada di peringkat bachelor, master ataupun PhD, dan juga kami tawarkan pra-diploma. Saya akan cerita sekejap nanti. Ya, inilah dua jabatan yang saya telah perkenalkan tadi. Dan untuk jabatan Social Science dan Pengurusan, dia akan menawarkan ataupun menguruskan dua program akademik. Dari segi diploma, dia menawarkan ataupun menguruskan diploma perniagaan tani. Ya. Jadi untuk nanti saya akan ceritakan sedikit tentang perniagaan tani. Dan untuk peringkat bachelor, dia akan menguruskan Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan. Untuk jabatan satu lagi, Jabatan Sains dan Teknologi, kami akan menawarkan, menerusi jabatan ini, kami akan menawarkan Diploma Kejuruteraan Pertanian, Diploma Sains Komputer, dan juga kami juga menawarkan program persediaan Diploma Sains. Dari segi bachelor, kami juga akan menawarkan Bachelor Sains Kimia Perindustrian dengan kepujian pada bulan Oktober nanti. Jadi untuk Diploma Perniagaan Tani, dia adalah untuk calon lepasan SPM. Kalau anda daripada sama ada daripada sains ataupun dari sastra, anda berpeluang untuk memohon dan memasuki program ini. Ya. Jadi untuk anda perlu memenuhi syarat universiti, iaitu mempunyai CSPM atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian ataupun grade C, termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran sejarah. Ya. Jadi untuk syarat khas program, anda perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran matematik, dan kalau anda daripada sains, anda kenalah dapat C dari untuk biologi, ataupun anda dari sastra boleh C dalam sains untuk mengganti mata pelajaran biologi. Selain itu, anda perlu ada dua C dalam mata pelajaran berikutlah. Jadi kami juga tidak lupa untuk kelagakan minimum untuk kategori C. Ya. Dan untuk kategori C, ya, perlu juga memenuhi syarat am universiti serta syarat am program. Jadi untuk diploma program perniagaan tani, fokus dia adalah lebih kepada pertanian, macam mana agribusiness, macam mana mengusahawankan pertanian ini. Ya. Jadi pelajar-pelajar akan belajar dan dilatih dari segi urusan perniagaan dalam menggunakan dari segi bidang pertanian, dan pelajar akan diberi projek untuk mengusahakan mungkin seperti ladang kongsi dan sebagainya, supaya pelajar belajar dari awal tentang dari segi pertanian, sama ada menternak ayam ke ataupun ikan ke dan sebagainya. Jadi mereka perlulah kira-kira mencari keuntungan daripada aktiviti pertanian tersebut. Diploma kedua adalah Diploma Kejuruteraan Pertanian. Jadi Diploma Kejuruteraan Pertanian ini dia adalah untuk calon lepasan SPM aliran sains. Jadi untuk syarat am universiti, dia adalah sama seperti perniagaan tani, ya, iaitu sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran sejarah. Dan untuk syarat khas perlu sekurang-kurangnya grade C, ya, grade C dalam matematik, biologi atau fizik. Kalau anda kenalah grade C dalam sama ada biologi atau fizik, ataupun dua
2 grade C daripada mata pelajaran berikut ya. Dan juga tadi kami juga tidak lupa untuk pemohon kategori C di mana mereka juga perlu memenuhi syarat am universiti dan syarat-syarat khas program. Untuk kedua-dua diploma ini kebanyakanlah boleh dikatakan kebanyakan pelajar, especially terutamanya kebelakangan ini untuk kejuruteraan pertanian, pelajar lebih gemar melanjutkan pelajaran ke peringkat bachelor ya. Untuk diploma ini sebagai contoh diploma kejuruteraan pertanian, pelajar telah dapat untuk dari segi survey ataupun kajian selidik alumni, diploma pelajar lepasan diploma kejuruteraan pertanian, mereka dapat bachelor dari kejuruteraan dari universiti lain pula selain daripada Universiti Putra Malaysia. Mereka juga boleh mereka ada juga ditawarkan seperti di UPSI, Universiti Perguruan Sudan Idris dari dan perguruan. Mereka juga minat menjadi cikgu pun boleh memulakan pengajian diploma kejuruteraan pertanian ya, ataupun anda juga boleh memilih diploma perniagaan tani. Dan selepas itu saya teruskan kepada boleh okey. Jadi okey, jadi seterusnya untuk diploma seterusnya iaitu diploma sains komputer. Ya, untuk diploma sains komputer saya akan saya mempersilakan satu memainkan satu video di mana dia akan diperkenalkan oleh pensyarah diploma sains komputer ya.
Okey, jadi itulah tentang diploma sains komputer. Dia akan ditawarkan pada semester yang akan datang ya. Jadi saya teruskan dengan aktiviti-aktiviti belajar, terutamanya saya fokuskan kepada diploma kejuruteraan pertanian dan diploma perniagaan tani ya. Jadi untuk gambar-gambar yang ditunjukkan saya telah dikumpulkan. Jadi untuk aktiviti-aktiviti akak-akak dan abang-abang semester lepas. Jadi kami seperti yang ditunjukkan dalam skrin anda, ada pelajar diajar secara hands-on untuk wiring, dan kami juga mempunyai bengkel di mana pelajar diajar tentang struktur enjin dan pembaik boleh enjin, dan juga student diberi hands-on untuk memandu traktor di dalam ladang-ladang ya. Jadi selain itu dari segi dari segi pertanian, jadi kami student juga diberi exposure ataupun diberi pengalaman dalam peternakan seperti peternakan ikan ya, selain daripada cendera ataupun dari segi kerja-kerja kejuruteraan. Jadi saya teruskan. Jadi kalau anda tak mempunyai 3 diploma pun tidak ada masalah. Kami juga menyediakan satu saluran untuk pelajar-pelajar yang tidak memenuhi tiga kepujian C. Jadi kami menyediakan program persediaan diploma sains. Jadi untuk program persediaan diploma sains, kalau anda lulus dan dapat CGPA 2.0 ke atas, anda berpeluang melanjutkan pelajaran anda ke diploma, semua diploma, bukan saja diploma fakulti kemanusiaan, pengurusan dan sains, dia juga fakulti sains pertanian dan perhutanan ya, iaitu semua diploma di UPM kampus Bintulu. Jadi syarat untuk masuk pra-diploma ini hanya tiga kepujian, dengan kepujian di mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran sejarah. Selain itu dapat juga perlu dapat C dalam 2 daripada mata pelajaran C seperti berikut: basic chemistry, biologi atau sains, pertanian, additional maths, dan satu subjek teknikal berkaitan ya. Jadi semuanya hanya perlu tiga kepujian ya. Selain itu mendapat sekurang-kurangnya grade E di dalam mata pelajaran matematik ya. Jadi matematik dapat E. Kalau anda tak tera matematik ya, bolehlah kami melatih anda, menyediakan anda untuk memasuki diploma di dalam UPM kampus Bintulu. Jadi saya rasa itulah pengenalan saya ke program-program diploma dan pra-diploma UPM fakulti fakulti kemanusiaan, pengurusan dan sains. Terima kasih.